Buletin Didik 29 Mei bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sedang membangunkan aplikasi khusus untuk semua sekolah di seluruh negara bagi mengurangkan bebanan guru sekaligus memudahkan cara kerja mereka. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata ia termasuk membantu penolong kanan pentadbiran menyiapkan jadual kerja. Jadi tak perlu nak pening-pening masukkan jumlah berapa orang guru, subjek apa, berapa kelas yang ada dan jadual untuk sebuah sekolah itu dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi perkara-perkara yang melibatkan bisnes proses ini kita teliti satu persatu dan kita cuba cari jalan supaya kecekapan itu dapat kita tingkatkan. Tambahnya, KPM mengambil kira keluhan dan pandangan dari warga sekolah, terutama guru-guru, sebagai usaha mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, permasalahan dari segi teknikal juga menjadi tumpuan utama bagi membolehkan guru-guru bekerja dengan lebih sistematik dan teratur. Dalam perkembangan lain, KPM akan mencari penyelesaian terbaik berhubung keluhan guru warden asrama bagi mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh termasuk isu allowance rendah. Berkongsi idea dan pandangan bersama Menteri Kanan Pendidikan pastinya satu peluang yang sukar diperolehi. Menerusi program lawatan ke pejabat pakcik, anjuran Kementerian Pendidikan, lebih 100 pelajar dari pelbagai latar belakang dan sekolah di bawah KPM berpeluang beramah mesra bersama Datuk Dr. Razzie Jidin di Putrajaya hari ini. Menurut Datuk Dr. Razzie, program ini merupakan salah satu pendekatan yang dibuat KPM untuk sentiasa dekat dengan pelajar. Program selama 2 jam itu diadakan beberapa sesi dan pelbagai kelihatan menarik serta perkongsian idea diluahkan mereka. Kita ingin memberi ruang untuk murid ini bukan saja datang ke pejabat tapi mempunyai keyakinan bahawa inilah rupanya nak naik pejabat menteri tak apa, tak ada masalah. Boleh naik, boleh datang, boleh tanya soalan, boleh berbincang, boleh bagi pandangan. Ada yang bertanya tentang soalan-soalan yang lebih spesifik, ya, bagaimana tentang PT3 sebagai contoh. Ada yang bertanya soalan-soalan yang lebih umum berkaitan dengan pendidikan kita, masa depan pendidikan kita. Ada yang tanya soalan-soalan yang lebih santai tentang apakah pengalaman saya, berapa lama duduk di luar negara, apakah cita-cita dulu masa kat sekolah. Jadi macam-macam perbincangan. Kita lihat anak-anak ini amat terbuka dan mereka sendiri mempunyai pandangan masing-masing tentang perkara-perkara. Tambahnya, konsep Sekolahku Sejahtera turut menjadi perkongsian pada sesi beramah mesra itu. Ia bertujuan membolehkan murid-murid lebih memahami konsep itu khususnya dalam elemen penting kehidupan yang perlu diterapkan seawal usia muda. Bagi lebih 100 murid terlibat pula, peluang itu menjadi antara kenangan manis buat mereka. Pelbagai perkara dikongsi bersama figura yang menjadi inspirasi mereka ini. Bagi Muhammad Daniel Hakim Zulkifli dari Sekolah Menengah Sains Selangor dan Nur Syara Adrianatul Husna Cik Nur Fazli dari SMK Putrajaya Presin 11-1, mereka tidak menyangka Menteri Kanan Pendidikan itu seorang yang mudah didekati. Saya sebenarnya kita kata nervous juga sebenarnya sebab kita tahu jumpa menteri ni bukanlah satu pengalaman yang mudah untuk kita sebagai seorang pelajar. Because there's a lot of students in Malaysia yang also nakkan peluang ni. So I think this is a very great chance for me untuk bertanya soalan sebab bila lagi kan kita nak berjumpa sebenarnya. Macam contoh kan design office, layout office, itu semua menggambarkan kita kata refleksi pada seseorang. So I think that's the most important thing and itulah apa yang saya belajar. Dan saya juga dapat tahu lebih lanjut mengenai menteri, apa pendapat menteri, YB garang ke tak kan. Saya rasa teruja dan gembira bila jumpa dengan dia. Saya rasa dia seorang yang tegas dan profesional. Saya daripada lawatan ni saya dapat tahu cara dia bekerja dan posisi pejabat dia. Selain pelajar, ibu bapa turut menyambut baik program lawatan tersebut dan berpendapat ia akan membantu meningkatkan keyakinan anak-anak mereka. Selama ni kita lawatan, kita nampak lawatan pergi tempat zoo negara ke apa, tapi kali ni yang luar biasa. Maksudnya budak sendiri, murid tu dia berpeluang naik ke atas berjumpa dengan menteri. Selama ni dia tengok dekat gambar je kan, menteri dia tak kenal, dia just kenal nama. Tapi sekarang dia jumpa live, maksudnya secara personal macam tu kan. Saya cakap dengan dia, tanya pengalaman dia macam mana. Contohnya macam mana nak jadi seorang yang berjaya macam dia. Jadi mungkin dia boleh berceritakan untuk jadi sumber inspirasi pada kanak-kanak yang berjumpa dengan dia.
Dalam perkembangan berkaitan, lebih 25,000 pengunjung hadir ke Majlis Jalinan Mesra Aidilfitri dan Hari Terbuka KPM 2022 di Putrajaya siang tadi. Program bertujuan mempromosikan aktiviti KPM selain platform berkongsi maklumat pembelajaran bersama masyarakat. Dengan pendekatan ini juga kita dapat lihat ibu bapa bersama anak-anak ya dapat bersama-sama masuk ke pekarangan Kompleks E ini, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mungkin sebelum ini sesuatu yang agak atau tempat yang agak janggal bagi mereka. Dan alhamdulillah kita lihat sambutan amat baik hari ini, kehadiran yang cukup ramai dan pelbagai program yang kita adakan. Tambahnya, program ini adalah pendekatan berbeza yang diambil oleh KPM bagi mengeratkan lagi hubungan dengan masyarakat. Antara aktiviti yang diadakan ialah pameran, pertunjukan sains, teknologi dan inovasi STEM serta persembahan dari murid-murid sekolah. Bertemu kembali. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kesungguhan seorang pelajar kurang upaya menghabiskan larian sejauh 4 km nyata mengagumkan. Kecekalannya untuk sampai ke garisan penamat hanya dengan menggunakan kudrat kedua belah tangan. Melalui perkongsian video di TikTok, penyertaan seorang murid Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisik 16-2 dalam aktiviti rentas desa menggunakan kerusi roda mengundang perhatian masyarakat. Melihat kegigihan kanak-kanak lelaki itu cuba menghabiskan lariannya, menguatkan pepatah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kenapa adik join rentas desa tu? Sebab minat dan suka. Ya. Sebelum adik join rentas desa tu, adik ada buat persediaan apa-apa ke? Sikit je. Saya ikut ayah saya pergi jogging lah. Oh, jauh ke ikut ayah pergi jogging? Taklah, tak jauh sangat lah. Biarpun mengidap cerebral palsy, Aldani disifatkan sebagai seorang yang aktif dan gemarkan sukan ekstrim. Tidak mahu Aldani merasa kekurangan dan rendah diri, keluarganya sentiasa memberi galakan dan menanam semangat positif. Saya sendiri terkejut di mana ayak yang saya bawa untuk dia tu, dia tak minum. Dia kata, "Ai, hebat ni." Dan dia macam, tak mau berhenti dulu ke minum ayak ke apa. Dia kata, "Ai, tak payah." Dan ada kawan dia yang datang, tanya dia, "Ada ni, you need my help?" Dan dia kata, no. Saya pun terkejut. Saya terkejut dengan semangat yang dia tunjukkan dan saya terharulah. Tidak mampu berjalan sendiri dan menggunakan kerusi roda, tidak mematahkan semangatnya untuk menyertai acara sukan yang diminati. Menjadikan pemain tenis Paralimpik negara Abu Samah Borhan sebagai idola, dia juga berharap dapat mencipta nama dalam bidang sukan dan mengharumkan nama negara satu hari nanti. Masa join rentas desa tu, apa cabaran yang paling susah sekali? Di kawasan bukit. Sebab saya nak naik atas bukit tu susah. Sebab tangan saya krem dan sakit. Oh, ada berhenti 2-3 kali ke? Ada 2 kali macam tu kot. Oh, okey. So, sampai tak ke garisan penamat? Sampai. So, apa perasaan masa sampai ke garisan penamat? Gembira dan seronok. Oh, so apa kata-kata semangat untuk kawan-kawan Aldani yang senasib macam Aldani? Pantang menyerah. Aktiviti memanah dan berkuda lazimnya sinonim dengan masyarakat kita. Bukan itu sahaja, gabungan dua aktiviti ini juga semakin mendapat tempat dalam kalangan peminatnya. Namun hari ini aktiviti yang menjadi sukan sunnah dalam kalangan umat Islam ini turut diminati oleh masyarakat bukan Islam. Menurut Presiden Pertubuhan Memanah Tradisional Muhammad Nazrul Kamaruzaman, aktiviti memanah berkuda tradisional memerlukan kemahiran yang tinggi. Namun, ia tidak mustahil untuk dipelajari kerana pendedahan untuk sukan ini boleh dilakukan seawal usia 4 tahun. Sebenarnya ia bergantung kepada kanak-kanak atau pelajar itu sendiri.
Kalau dia sudah mempunyai kebolehan fizikal yang cukup, mana boleh menarik busur tu, dia mampu untuk menarik busur dan mampu mendengar arahan, sebab dalam memanah ni keselamatan adalah paling penting. Jadi kita ada pernah menerima pelajar seawal umur 4 tahun. Tambahnya, untuk pembelajaran peringkat awal, individu yang berminat tidak perlu membeli sebarang peralatan. Bagaimanapun, jika ingin meneruskan sukan ini secara profesional, pihaknya akan memberikan cadangan peralatan yang perlu dimiliki. Nazrul yang juga pengasas Akademik Panah Lagena berkata, aktiviti memanah berkuda turut dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Saya pernah bawa tim remaja Malaysia bawah 16 tahun ke kejohanan memanah berkuda dunia pada tahun 2018 dan 2019. Alhamdulillah, di kedua kejohanan ini kami berjaya membawa pulang pingat. Pada 2018 kita berjaya mendapat pingat perak untuk kategori single shot, dan pada tahun 2019 pingat gangsa untuk kategori double shot. Dan anak didik saya itu adalah dia bernama Li Jinming, seorang Chinese lah. Nazrul berharap aktiviti memanah berkuda mampu menarik lebih ramai peminat kerana ia bukan sahaja mampu membina tubuh badan yang sihat, tetapi juga minda yang lebih tajam. Kira-kira 100 pelajar tahun akhir Fakulti Perakawanan Universiti Teknologi Mara UiTM mengambil bahagian dalam program Hasil Your Tax Buddy HYTB. Program anjuran Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Selangor itu selaras dengan matlamat menjadikan pelajar yang bakal menempuh alam pekerjaan sebagai pembayar cukai yang bertanggungjawab. Program sehari HYTB ini melibatkan penuntut tahun akhir Fakulti Perakawanan Kampus Puncak Alam yang bakal selesai pengajian program ijazah sarjana muda Julai ini. Because apabila mereka engage dengan badan-badan organisasi luar dan sebagainya, satu adalah akan menambahkan lagi dari segi awareness tentang hal-hal percukaian, dan dalam masa yang sama dapat juga menjiwai dengan apa yang telah dibelajar di dalam bilik kuliah dengan yang dipraktikan oleh para organisers lah. Selain aktiviti seperti Tax Flores, peserta juga diberikan taklimat percukaian siswa niaga, bijak cukai dan kerjaya. Program macam ni dia expose kita kepada tax, dia expose kita kepada teamwork. Lepas tu daripada sini juga diorang dapat bekerjasama antara kumpulan, sebab ada daripada kalangan kami yang tak pernah datang pun lagi fakulti. So daripada situ diorang juga dapat pengalaman untuk mengeksplor fakulti dekat sini. Program dilancarkan pengarah LHDN Selangor Kamarudin Hashim. Most of the students ini adalah final year student. So bila diorang keluar nanti, diorang dah bekerja, diorang akan jadi pembayar cukai lah. So that's why pendidikan awal bakal pembayar cukai itu adalah penting lah. Selepas UiTM Puncak Alam, program HYTB juga akan dipeluaskan ke IPTA dan IPTS lain di Selangor dan seluruh negara. Kira-kira 300 pelajar di Windsor United Kingdom mempersembahkan sebuah lagu khas yang dicipta khusus untuk Ratu Elizabeth. Lebih manis, baik-baik lagu berjudul The Long Walk itu dihasilkan sepenuhnya oleh beberapa pelajar terbabit. Selain meraihkan ulang tahun pemerintahan ke-70 Ratu Elizabeth, The Long Walk juga sinonim dengan perjalanan yang panjang di Platinum Jubilee, jalan ikonik menuju ke Istana Windsor. Ratusan pelajar yang terlibat berusia antara 8 hingga 18 tahun. Mereka mempersembahkan lagu itu di dalam kawasan Istana Windsor baru-baru ini. The lyrical content of this song is generated entirely by children. All I've done is help arrange it and craft it, but the actual content, the messaging, all of that came directly from the children of Windsor and what they thought about this occasion. It was really amazing, a really amazing opportunity. Everyone was really involved, and we did all these exercises to get to know each other and to sort of
get the creative juices flowing, I guess. And what I did was I decided to thought it would be a good idea to have the word jubilate in it, because it is a jubilee and jubilate means rejoice. It's crazy to see what she's done in all that time as well. There's a lot of legacy to be left behind. She's the longest reigning queen ever, I'm pretty sure. So that's something as well, and it's good to be a part of that. Seorang aktivis di Jordan mempunyai satu misi menghentikan penggunaan plastik sekali guna. Mujur dengan kerjaya sebagai seorang artis, Maria Nissan juga mampu meningkatkan kesedaran mengenai alam sekitar melalui hasil seni yang menarik ditata. Salah satu hasil seni terbaiknya menghiasi kawasan luar sebuah bangunan di ibu negara Aman. Karya gergasi itu diperbuat daripada lebih 3,000 botol, beg dan pipe yang kesemuanya adalah bahan plastik. Bagi Nissan, kelebihannya sebagai seorang artis digunakan untuk mendidik orang ramai. Jelasnya hasil seni sangat mudah ditafsir, malah tiada halangan bahasa untuk memahaminya. Justru tegasnya, tidak ada alasan untuk orang ramai tidak mampu memahami kesan buruk plastik yang memudaratkan kehidupan. And now it is proven that in our human blood we have microplastics. And now babies are being born with microplastics. Cancer is rising because of microplastics inside of us. If we don't make the change, it's going to be too late for our children and our grandchildren. Tambahnya, setiap individu perlu bertanggungjawab melakukan perubahan ini sebelum plastik memusnahkan planet dan generasi akan datang. Pernahkah anda mengalami keadaan yang mana anda menggunakan sponge untuk membasuh pinggan dan sponge anda tidak menyerap air? Okey, ini ada kaitan dengan keporosan dan ketelapan sponge itu. Apakah maksud poros dan apakah maksud ketelapan? Okey, poros merujuk kepada rongga-rongga di dalam sponge dan telap pula merujuk kepada sambungan di antara rongga-rongga tersebut. Apakah kaitan ini dengan syarikat minyak dan gas seperti Petronas? Minyak petroleum sebenarnya berada di dalam batuan, dan bayangkan sponge anda tadi adalah batuan dan air di dalam sponge itu adalah minyak petroleum. Jadi keporosan dan ketelapan sesuatu batuan boleh memberitahu kemungkinan adanya minyak petroleum di dalam sejenis batuan. Sukan. Dua perlawanan Liga Premier berlangsung semalam, antaranya membabitkan Terengganu FC yang ceria mengutip 3 mata. Berdepan skuad projek FAM MSN, TFC 2 cemerlang merakam kemenangan 5-1 untuk terus mengekori rapat dua pasukan teratas, Kelantan FC dan JDT 2. Dalam aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, TFC 2 jelas dalam kelas tersendiri. Seawal minit keempat, mereka sudah di depan. Gol menerusi sentuhan Faiz Nasir. Minit ke-17, gol kedua menyusul. Kali ini dijaringkan oleh Jordan Mintah. Mintah terus mempamerkan ketajaman apabila menggandakan jaringan peribadi minit ke-43. Walaupun skuad projek kembali merapatkan kedudukan 1-3 selepas jaringan Hazwan Hassan minit ke-50, TFC 2 terus garang menambah jaringan. Kali ini hasil sentuhan Zu Ashraf Zulkifli pada minit ke-51. Dan minit ke-80, Wan Fazli Wan Ghazali melengkapkan kemenangan 5-1 buat pasukannya. Seterusnya, skuad bola sepak bawah 23 kebangsaan berlepas ke Tashkent, Uzbekistan bagi menyertai kejohanan Piala Asia B23. Selepas dua kejohanan diharungi iaitu Piala AFF Februari lalu dan Sukan C Vietnam baru-baru ini berakhir dengan keputusan mengecewakan. Tindakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menurunkan sasaran bagi mengurangkan beban pemain pastinya sedikit membantu dari segi emosi. Jika sebelum ini skuad kendalian Brad Melanie dikatakan mempunyai potensi mara ke suku akhir, apa yang berlaku di dua kejohanan terbaru memberi realiti ia sasarannya nampak terlalu sukar. Mungkin FAM baru menerima hakikat semua lawan di Tashkent iaitu Korea Selatan, Vietnam dan Thailand adalah jauh lebih baik. Sekalipun Malaysia dapat menjedakkan Thailand 2-1 pada kempen kumpulan Sukan C 2 minggu lalu. Untuk itu, Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata pihaknya cuma berharap pasukan itu boleh melepasi saingan peringkat kumpulan. Ketua Pasukan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi pula tetap optimis Malaysia mampu memberi cabaran sengit. Bagi saya, setakat ni kekurangan kita
kita punya finishing lah. Tapi saya tengok Luqman Hakim, Adi Fayad, saya nampak diorang eagle dari segi membuat finishing, dan saya nampak kebanyakan player dah buat extra untuk finishing. I think quite upbeat. We've returned from the SEA Games. Unfortunate we didn't bring back a medal, but we feel the performances were quite good, and I continue to say that this group is improving. So I believe we got better the longer the SEA Games tournament went along, and hopefully we'll continue to improve for this AFC tournament. Skuad negara dijadual turun menentang Korea Selatan dalam aksi pertama kumpulan C Piala Asia B23 di Stadium Lokomotiv Tashkent pada Khamis ini, diikuti Thailand dan Vietnam pada 5 dan 8 Jun nanti. Harapan menggunung Liverpool untuk sekurang-kurangnya merakam kejuaraan treble musim ini tidak kesampaian. Mereka dinafikan peluang itu selepas Real Madrid mengesahkan status laku juara Eropah buat kali ke-14. Jaringan tunggal Vinicius Junior pada babak kedua sudah memadai buat gegasi Sepanyol itu mengecewakan jutaan peminat Liverpool dengan kemenangan 1-0. Aksi sengit sememangnya sudah dijangka pada pertembungan Real Madrid dan Liverpool bagi perebutan trofi Liga Juara-Juara Eropah. Sebaik sepak mula, perlawanan banyak dikuasai The Reds menerusi beberapa percubaan berbahaya. Muncul ketakasan Thibaut Courtois di gawang Real berjaya meredakan keadaan. Real kemudiannya menjaringkan gol pada minit ke-42, namun percubaan Karim Benzema itu dibatalkan kerana offside. 0-0 tamat separuh masa, Real sekali lagi menggasak pada babak kedua dan minit ke-58, gol yang dinanti-nanti akhirnya menjema. Hantaran Federico Valverde tidak dapat dibaca pertahanan Liverpool, termasuklah Trent Alexander-Arnold, sekaligus membuka ruang buat Vinicius Junior meledak gol tunggal perlawanan menewaskan Alisson Becker di gawang. Cuba menggasak untuk mencari gol penyamaan terutama menerusi Mohamed Salah, segalanya bagaimanapun serba tidak menjadi buat Liverpool. Sebaliknya, Real Madrid berpesta sebaik whistle penamat dibunyikan, meraihkan kejayaan mereka menjulang trofi Liga Juara-Juara Eropah buat kali ke-14. Pertunjukan udara di Le Touquet, Perancis mengakhiri buletin didik yang sempena meraihkan ulang tahun hubungan Le Touquet dan Great Britain. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.